Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lamul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja kepada mereka. A'anzartahum, engkau beri peringatan kepada mereka. Am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak beri peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Tuhan telah pun memeterikan hati mereka. Wa ala sam'ihim, demikian juga Tuhan terikan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka itu ada tutupan. Walahum azabun azim, dan mereka akan menerima azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 ni ialah mulanya tu dah, ialah permulaan Tuhan menjelaskan terhadap orang-orang yang kafir. Sebelum ini, ayat yang sebelum ini, Muhammad, Tuhan menyebut dan menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang kita baca ini, Tuhan menjelaskan pula macam mana pula yang dikatakan hal keadaan orang yang kafir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. Kafir ni, mana apa kafir? Kafir ni mana tutup. Maknanya mereka itu menutup akan kebenaran. Menutup akan kebenaran, bahkan menyembunyikan kebenaran. Itu mana kafir? Tutup kebenaran. Orang yang kafir ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dia orang yang Tuhan telah tulis semenjak daripada azali bahawa mereka itu ialah orang yang disebut dengan syaqawah,
Syaqawah makna orang yang celaka. Orang yang Tuhan tulis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, celaka pada telah ditulis celaka dia pada azali hari itu, fala mus'ida lahu. Tidak ada siapa pun boleh menjadikan dia bahagia. Orang yang Tuhan tulis dia celaka hari itu ni, di azali hari itu, dia tetap akan jadi orang yang celaka dan tidak ada orang yang boleh bahagiakan dia. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak ada orang yang boleh memberi petunjuk kepada dia. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad maknanya yang boleh menjadikan kita bahagia, yang menjadikan kita mendapat petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku kepada bapa saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi dah usaha habislah untuk nak bagi dia ni beriman. Tapi Tuhan pada saat akhir sekalipun, Nabi kita sangat haloba, teringin Abu Talib ni masuk Islam. Pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Abu Talib ni ialah orang yang menjadi pembela pada Nabi kita secara moral. Maknanya Nabi kita boleh menyampaikan dakwah Islam ni dengan sebab sokongan yang dibuat oleh Abu Talib begitu kuat, sehingga orang-orang kafir Quraisy, Allahumma salli ala Muhammad, mereka tak boleh nak berdepan dengan Nabi ni sebab Abu Talib tu ada. Jadi Abu Talib ni sikit lagi dia boleh masuk Islam. Sehinggalah Allahumma salli ala Muhammad, pada akhir hayat Abu Talib, Nabi kita suruh dia ucaplah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Abu Talib tetap tak mau ucap. Pasal apa? Sebab dia kata, Muhammad, kalau aku ucap kalimah tu lagi, lepas aku tak ada nanti, kamu wahai Muhammad, orang Quraisy akan buat macam-macam pada kamu. Kerana tu je. Tapi sangkaan dia meleset. Lepas Nabi kita kehilangan dia, Quraisy tak pakai pun, tak ambil kira pun, dia tak mengucap dua kalimah syahadah tu. Bahkan semakin hebat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tekanan yang dibuat oleh Quraisy pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talib mati tidak mengucap dua kalimah syahadah. Taib. Na'udzubillah min dzalik. Itulah contoh-contoh orang yang Tuhan tulis di azali hari itu syaqawah, celaka. Taib. Nabi sebut, Tuhan sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak boleh memberi petunjuk pada siapa yang engkau kasih, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia nak. Alhamdulillah, kita harap-harap kita ni semua ni tergolong di kalangan orang yang Tuhan tulis semenjak azali hari itu orang yang bahagia, insya-Allah. Qala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Demikian juga orang yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terima dakwah Nabi ajak langsung terima, ataupun mula-mula menentang tapi terima. Contohnya macam Wahsy ni, sallallahu alaihi wasallam, pada hari perang Uhud dia membunuh Hamzah, iaitu pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima upah daripada Abu Sufyan dan juga Hindun. Tak padan tu. Kalau ikut tu, dia telah buat kerja yang paling hebat lah, membunuh seorang pahlawan Islam, Hamzah. Tapi siapa menyangka Wahsy akhirnya masuk Islam? Tak sangka. Pada hari dia masuk Islam ni, dia perkenalkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana Wahsy. Nabi langsung ingat, Wahsy ni yang bunuh pak menakan aku. Pak menakan ni macam pak kita. Nabi lepas korban Hamzah, Nabi kita sedih sangat. Maklumlah kehilangan Hamzah. Hamzah ni bukan tua sangat.
Hamzah ni dia kira rakan sepermainan dengan Rasulullah. Dia ada mak menakan yang tak tua. Mak menakan tu lebih kurang nak menakan dia. Jadi Hamzah ni lebih kurang umur macam Rasulullah. Dia main sekali waktu budak-budak apa semua. Bila dia bunuh Hamzah ni, Nabi rasa sangat kehilangan yang dikatakan Hamzah. Bila Wahsy itu mai perkenalkan diri, wahai Rasulullah, saya Wahsy, saya nak masuk Islam. Yang pertama Nabi terima dengan hati terbuka, sebab Wahsy ni mau masuk Islam. Tapi Nabi tak boleh tengok muka Wahsy ni, manusia. Sebab kamu dah pun bunuh orang yang aku kasih. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Wahsy, masuklah Islam, tapi cubalah cari jalan, jangan sampai aku dapat melihat kamu. Akhirnya Wahsy, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari menyampaikan Nabi berceramah begini, rupa mengajak begini, Wahsy ni dia usaha jangan Nabi tengok dia. Dia menyorok, dia balik, lindungkan diri dia di balik tubuh orang-orang lain. Jangan Nabi tengok muka dia. Tapi dia berazam, insya-Allah aku dah bunuh orang yang paling baik, aku berazam nak bunuh orang yang paling jahat. Tapi alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Nabi kita wafat, maka dinaikkan khalifah ketika itu ialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Peristiwa yang besar berlaku pada ketika itu ialah golongan ahlul riddah, orang murtad, satu. Yang kedua, ada yang mendakwa dia sebagai nabi. Orang yang mendakwa sebagai nabi ni ialah Musallamatul Kazzab, Musallamah Al-Kazzab. Wahsy berazam, aku ni nak turut serta perang dengan tentera Sayyidina Abu Bakar ni, aku nak bunuh Musallamah Al-Kazzab. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dialah orang yang dapat membunuh Musallamatul Kazzab. Tu dia rasa lega, alhamdulillah, kata dia. Kalau hari tu aku dah bunuh orang yang paling baik, hari ni aku bunuh orang yang paling jahat. Alhamdulillah, kata Wahsy. Tebus. Jadi ni kata pilihan. Demikian juga Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Suatu di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khalid Al-Walid semua orang tahu. Dia ni satu orang panglima perang yang sungguh hebat. Bahkan dengan fikrah dan akal dia lah, dengan idea dia lah, maka tentera Islam tewas dalam perang Uhud. Baik. Sebelum itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khalid ni sewaktu dia tengok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun masuk dalam setiap rumah di Mekah. Dalam satu rumah, kalau tak Islam ayah, mak Islam. Kalau mak tak Islam, ayah Islam. Kalau tak ayah, mak anak. Mesti ada satu orang juga Islam. Jadi kalau macam ni berat keadaan ini, apa kata terpengaruh habis dengan dakwah Muhammad ni. Khalid Al-Walid dia bergantung di kelambu Kaabah. Dia bergantung di kelambu Kaabah ni, maknanya tu di antara tempat kalau boleh kita buat mustajab doa. Dia bergantung di kelambu Kaabah. Dia kata, ya Allah Tuhanku. Dia apa kata Allah juga. Jangan duk heran pula, sebab orang Quraisy ni mereka tak pernah, mereka ni tak biasa dengan Allah. Mereka dah dengar nama Allah, tapi mereka tak percaya kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu saja. Baik, siapa orang yang katakan mereka biasa dengan nama Allah? Sebab Baitullah tu rumah Allah. Mereka duduk kat tu lah, Baitullah. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara orang-orang Quraisy ni ada yang masih beramal dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi nama Allah ni tak pernah hilang, tak pernah mereka tak tahu. Memang mereka tahu pun. Waktu dalam Quran Tuhan sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata yang mencipta langit dan bumi ialah Allah. Mana Allah tu bukan benda asing bagi mereka. Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu dia bergantung di kelambu Kaabah, dia minta kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Dia tak mau. Tolonglah aku, selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Pasal orang pakat terpengaruh dah ni.
Tapi Tuhan tulis di azali hari itu dia orang bahagia, saadah. Akhirnya Khalid Al-Walid masuk Islam. Tu yang katakan tulisan di Lauhul Mahfuz hari itu ni. Demikian juga Abu Sufyan. Abu Sufyan ni penentang kuat Nabi SAW pada Nabi berdakwah di Mekah. Taib. Abu Sufyan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan isteri yang bernama Hindun, sampai ke peringkat waktu lepas bunuh, lepas upah Wahsy untuk bunuh Hamzah ni, punya geramnya, lepas telah pun Hamzah dibunuh, peperangan reda, yang katakan keras hati Hindun ni, dia belah dada Hamzah ni. Nak cari kita Melayu tak gamak. Dia belah dada Hamzah ni, dia buat keluar hati. Dia nak tokak, nak makan hati Hamzah. Tapi Tuhan tak izinkan. Tapi Tuhan pilih Abu Sufyan dan isterinya masuk Islam akhirnya. Bila? Pada hari Fathu Makkah, pada hari pembukaan Makkah. Nabi kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini siapa dia yang berlindung di rumah dia, selamat. Siapa yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, selamat. Sesiapa yang berlindung dalam Masjidil Haram, dia selamat. Nabi nak tarik Abu Sufyan tu. Bila Nabi kata gitu, rupa siapa yang Nabi dengan, kalau kita hari ni kita ada mic kan? Mic. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, selamat. Siapa berlindung dalam rumah dia, selamat. Siapa berlindung dalam Masjidil Haram, selamat. Abu Sufyan rasa, ish, aku ni kira hebat juga kan? Sebab aku ni ada juga di hati Muhammad. Jadi hak tu mula dia berasa, ish, Muhammad. Itu dakwah dia panggil. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dia yang cerita pengalaman waktu dia kafir hari itu. Cerita satu orang sahabat, Mas'ab bin Umair. Mas'ab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika nak berhijrah ke Madinah, Quraisy tahan dia. Orang ni semua lepas, tapi dia tu kena, dia tu hamba, ditahan. Bila ditahan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia balik ke Mekah nak dibunuh yang dikatakan Mas'ab ni. Waktu orang ikat dia, waktu nak ditikam dia ni, antara orang tanya dia, hai Mas'ab, hang kalau tempat hang ni Muhammad duk hang mau tak? Kalau tempat hang ni Muhammad duk hang mau tak? Dia dengan penuh keimanan dia kata, aku tidak rela Muhammad walaupun terkena kepadanya hanyalah dicucuk dengan duri, aku tak sanggup, kata dia. Waktu tu dia kata apa? Dia berdoa, Allahumma alaika bi fulan. Ni haduk kapal, haduk depan dia ni, pakat duk gelak. Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Hancurkan orang tu, hancurkan orang tu Tuhan, hancurkan orang tu Tuhan. Waktu dia kata gitu, hak pak gelak tadi berhenti gelak, muka berubah. Lepas tu kata Mus'ab, Allahumma alaika bi Abi Sufyan. Abu Sufyan dah sekali, ya Allah, hancurkan Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan dia stun. Boleh bayang goalkeeper, dia mengelak daripada doa Mus'ab. Bayangkan, dia stun rapat dengan bumi tu. Tu dia katakan, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Doa tu bahaya. Lepas tu kita, 3 jenis doa yang Tuhan tak tolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sehingga dia buka lagi. Sepanjang ni tuan-tuan berdoa lah, Tuhan takkan tolak, insyaAllah. Sepanjang kita berpuasa sampai kita buka lagi, buka lain cerita pula waktu puasa. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, doa pemimpin yang adil. Kalau dia pemimpin yang adil, dia berdoa, dia akan dikabulkan permintaan dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu doa orang yang kena zalim. Tuhan kata pada orang kena zalim ni dengan satu perkataannya dalam sebuah hadis qudsi, la ansurannaka walau ba'da hin.
Aku akan tolong hang. Aku akan tolong hang walau ba'dahin, walaupun tempoh masanya lambat, aku akan tolong hang juga. Ini orang yang kena zalim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, oleh kerana Abu Sufyan terselamat daripada doa Mus'ab, akhirnya jadi apa dia? Masuk Islam akhir dia. Ni hak lepa ni, hak tentang dia ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepa tu semua terbunuh dalam peperangan. Semua tu terbunuh dalam peperangan. Semua mati semua. Sebab apa? Sebab mereka itu terkena doa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang yang menerima dakwah Nabi ini ialah orang-orang yang Tuhan tulis dia bahagia. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni teringin sungguh manusia ini beriman dengan hak dia bawa. Bahkan Nabi kita teringin sungguh umat dia ni akan mendapat hidayah. Baik, tapi Tuhan beritahu pada dia bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang Tuhan tulis di azali hari itu ialah orang yang celaka. Mereka macam mana pun mereka tidak akan beriman. Ni maksud dia ni. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau habaqlah macam mana pun wahai Muhammad, engkau ceritalah macam mana pun wahai Muhammad, mereka tetap tidak akan beriman. Pasal apa? Sebab Tuhan tulis dah hari tu ni, mereka ni ialah orang yang celaka dan tak akan beriman. Taib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita tengok hari ni kadang-kadang kita rasa takjub. Macam mana Michael Jackson boleh masuk Islam? Nak heran apa? Tuhan tulis dia ni ialah orang yang bahagia. Bagi berapa bulan dia nak mati? Masuk Islam, alhamdulillah. Dulu ada satu orang perempuan, nama apa? Ridley. Dia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wartawan Jerman. Dia nak tinjau perkembangan ataupun cerita dalaman Taliban masuk Afghanistan. Akhirnya dia kena tawan. Yang orang dia kata Taliban jahat, kasar apa semua, nak tengok, berani. Waktu dia ditangkap oleh Taliban, dilayan dengan layanan yang sungguh baik. Pasal apa ni? Ialah Taliban ni penuntut pelajar-pelajar agama mengaji pondok, takkan jahat kot. Yang buh jahat ni ialah Barat. Orang Islam tak zalim orang. Bila mai lepas ada peluang, kita tangkap dia ni, kita dakwah dia. Dia tunjuk bila dia bergaul dengan mereka ni, orang Islam macam kita. Cara baiknya ambil hati orang, teks semayang, berdoa, baca Quran, baik, tak jahat pun. Baik. Akhirnya sampai berapa lama dilepaskan, dia balik Islam di negara dia. Akhirnya dia menulis pula tentang bagaimana akhlak yang dilihat tentera Taliban, Islam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan sebut dalam ayat ini, orang kafir ni macam mana keadaan pun mereka tidak akan beriman. Sebab Tuhan tulis mereka itu, mereka ialah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Tu tuan-tuan, kita kadang-kadang ni syukur ni. Bila Tuhan jadikan kita kena syukur ni. Kita Islam tak pernah kita pilih pun. Kita masuk kita Islam ni, mak pak kita Islam, tak pernah kita pilih pun. Tuhan tulis di azali hari itu. Kita ni Islam. Alhamdulillah. Tu kadang-kadang saya lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang petang tak ada kuliah mana-mana, keluar daripada rumah pergi masjid, lintas depan kedai-kedai orang yang bukan Islam. Waktu tu hak tua-tua duk relax depan rumah kita, sayang hampa macam mana. Tuhan tulis hampa tu jenis orang yang Tuhan tak masukkan depa ni orang yang bahagia. Kesianlah dekat hampa. Jadi dia pergi yang disebut dalam Quran tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yang bahan bakar neraka itu ialah manusia dan batu. Baik, siapa dia? Orang-orang kafir. Orang kafir ni memang menjadi bahan bakar api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Qala khatamallahu ala qulubihim. Tuhan telah memeterikan peteri hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Tuhan peterikan hati mereka. Baik, khatam ni panggil tobak. Di sana Rasulullah sallallahu Muhammad. Dia ada 3 jenis semua. Jenis hati kena tutup ni 3 jenis. Yang pertama dia panggil ran, yang kedua dia panggil tobak, yang ketiga dia panggil aqfal. Ran ni macam ni. Rasulullah sallallahu Muhammad. Bila mana kita tu buat maksiat banyak, na'udzubillah min zalik. Buat maksiat banyak. Jadi maksiat ni bila kita buat, dia akan meninggalkan titik hitam dalam hati. Kita buat, tambah lagi. Buat maksiat lagi, tambah lagi. Buat maksiat lagi, tambah lagi. Sehinggalah hati kita tu ditutup dengan dosa. Dia panggil ran. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila ada ran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman tak boleh masuk. Iman tak boleh masuk. Baik. Jadi contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang lah Sallallahu alaihi wasallam. Saya ni kira-kiranya adalah 2-3 kali pengalaman berkuliah macam ni. Ada tempat bila kita pergi ni, kita bagi pengajaran. Benda tu tempat lain kalau kita habang, kira orang ni hangguk lah. Tu makna elok lah tu. Tempat yang halus lagi, bila diberi pengajaran, di taraf kedua macam ni. Allah. Tapi tempat yang lain, hak tu juga saya cakap. Hak dengar ni, kerah kok mana pun tak. Nak kerok dekat, nak apa dak. Tahu dah mana apa ran. Bila hati tu diselubung dengan ran, jadi iman tak boleh masuk. Iman tak boleh masuk, tutup. Baik, na'udzubillah min dzalik. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ceritanya bila ran ni telah pun penuh hati kita, kita tak berasa apa dapat dosa. Tapi orang yang hati dia tak penuh dengan ran ni, bila dia berdosa dia berasa, ya Allah, aku ni salah dengan Tuhan ni. Dia berasa dosa tu, dia rasa resah, gelisah, rasa tak seronok, rasa tak bahagia kalau dia berdosa. Tapi orang yang ada ran, dia tak berasa apa, dia biasa dah dengan maksiat. Kita tengok tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, budak-budak muda lah, hak laki-laki tu naik motor, hak belakang perempuan tu peluk dia. Tu berasa apa? Tak rasa apa. Mana apa? Mana hari-hari duk berpeluk macam tu, naik motor gitu, nak rasa apa? Tak ada rasa apa dah. Ran. Na'udzubillah min dzalik. Dia takut. Ada cerita belah kita ni lah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni Tuhan nak tulis kita, kalau kita faham macam tu, kita tak berani. 2 budak muda, laki-laki dengan perempuan, naik motor Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas ni naik motor ni waktu orang tu bang maghrib tu. Waktu tengah orang nak bang maghrib tu, pederas motor depan taman, derah. Lepas kata, ya Allah, budak-budak ni tak reti nilai langsung ni waktu maghrib ni. Tiba-tiba orang dengar bunyi ujungnya perang. Kena dah. Kenapa? Dia ingat jalan street, rupanya rumah Cina. Dia belah rumah Cina tu, pagar Cina, perang. Belah-belah tu berselerak lah Sallallahu alaihi wasallam. Terpelantin lah yang hak perempuan tu terlompat pagar Cina tu, ada tu besi, duduk berdiri macam tu, jatuh atas besi tu, perang atas besi tu. Yang hak lelaki ni patah. Baik, bila cucuk perut dia ni,
Matilah, dengan catatan mati. Bila buat pergi hospital, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cek tengok dalam perut perempuan ni ada anak. Tu mana Tuhan tulis. Kalau kita berasa lah takut Tuhan ni, mana apa? Tuhan tulis dia celaka. Maknanya dia mati macam tu. Tapi orang yang tak ada, yang bila ada ran, dia tak nampak macam tu. Dia tak fikir macam kita fikir. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, kita ni takut beringat macam hak belah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada belah tempat saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu ni ialah orang duk curi barang orang ni. Saya pun tak tahu di pemancar apa ni elektrik tu ada benda apa, saya pun tak tahu lah. Duk curi binatang tu. Curi tiap kali dapat. Kali tu terpa curi macam mana? Karen duk ada tu. Pandai apa ni? Maknanya sallallahu alaihi wasallam, tempat pegang tu balut dengan getah. Hire, selamat. Tapi hari nak jadi tu, Allahumma salli ala sayyidina, macam mana tak tahu. Menatang tu bidah dia. Bidah kena, satu badan kena karen. Hitam. Jadi, mana apa? Dia mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mati tengah berdosa pada Allah. Mati tengah mencuri. Tu perompak tu kena tembak dengan polis. Mati dalam keadaan jahat. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni harap-haraplah Tuhan tulis kita ni orang bahagia, insya-Allah. Bila bahagia ni sampai akhir hayat mereka akan duduk macam ni, insya-Allah. Satu masa orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kami nak tahu seseorang tu ahli syurga? Tengok semua orang sama, tapi kami nak tahu siapa ahli syurga. Kata Rasulullah, kamu tengok satu orang yang lebih condong kepada kebaikan daripada dia condong kepada kejahatan. Kalau kita ni macam tu, renung-renung tengok, rasa-rasanya aku ni jahat ni adalah. Mana orang tak ada jahat? Tapi rasa-rasanya aku ni teringin kebajikan banyak daripada kejahatan. Harap-haraplah kita ni penghuni syurga, insya-Allah. Baik. Qala khatamallahu ala qulubihim. Tuhan tutup, dia mula-mula ran. Bila ran tu telah menyubungi, baru bertobat. Khatam. Kaedah dia, nak mai khatam ni, Tuhan cop ni, dapat Tuhan peteri ni, mula dengan ran dulu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ceritanya, Rasulullah sallallahu Muhammad. Satu masa ada Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, innal mu'min idza aznaba syai'an kanat nuqtatas sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba saqala qalbuhu wa in zada zalas hatta ta'lu qalbuhu hatta ta'lu qalbahu fadzalika ar-ran alladhi qala Allah Subhanahu wa ta'ala kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuhan sebut dah. Hati ni, orang beriman bila dia berdosa satu dosa, maka akan melekat di hatinya nuqtata sauda, bintik hitam. Kalau dia bertaubat, dia tinggal dosanya, saqala qalbuhu, hatinya akan bersinak balik. Taib. Fa in zadat. Tapi kalau dia tambah dosa, ada dah bintik hitam tu, dia buat lagi, tambah lagi, sehingga bintik hitam tu menyelubungi hati dia. Fadzalikar ran, itulah ran yang Tuhan sebut, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dikatakan ran yang timbul dengan sebab mereka, dengan sebab usaha mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Qala khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam. Satu masa satu orang mufassir namanya Mujahid. Mujahid ni dia bahas ra ni. Ra ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia gini nah.
Dia mula macam ni. Dia tunjuk dengan jari dia. Dia khatam ni mula-mula run, lepas tu main khatam. Khatam ni macam tu. Dia tunjuk dengan dua jari dia. Dua jari ni jari kelingking. Bila mana kita tu ke peringkat jahat lagi, tambah lagi. Lepas tu sampai 3, sampai dia tunjuk dengan seluruh tangan dia, tak boleh dah, habis dah. Na'udzubillah min zalik. Khatamallahu ala qulubihim. Tuhan cop dan peteri hati mereka. Orang jenis ni kita habaq macam mana pun dia tak terima kebenaran itu. Kita kata musannaf Allah contohnya, baru ni ada satu cerita di sebuah sekolah, satu orang cikgu sallallahu alaihi wasallam, dia ni kira orang kenaikan pangkat lah, tapi dia ni hilang satu surat sijil apa saya tak tahu lah. Sijil ni kalau ada baru boleh naik, dia cukup syarat semua dah, tapi oleh kerana silang sijil tu dia tak boleh nak pangkat. Akhirnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia kata cari habis dah, cari habis dah kata dia, tapi tak jumpa. Dia kata kot cikgu buh bawah mari kot, dah habis cari dah lah, tak ada tempat cari, tak ada. Lepas tu dia kata macam ni, you know, nak kena pergi menengok kot. Lepas tu kata kawan ni, hai cikgu, jangan cikgu, syirik cikgu. Dia kata, kalau semua orang masuk syurga, siapa masuk neraka? Mata tu, siapa kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Orang lain berubah muka, ya Allah, cakap macam ni. Ni apa ni? Ni contoh-contoh barangkali orang yang Tuhan nak tulis dia celaka. Kita ni neraka, tak mau minta neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta syurga, neraka tak mau masuk. Neraka ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Allah, sehari masuk neraka bukan dia tak mau, sedetik masuk neraka bukan dia tak mau. Baik, dia cerita ni nak masuk 10 yang terakhir ni. Hari ni 19 je ko, 19 hari ni, esok 20. Hari ni esok 20. Ni maknanya sallallahu alaihi wasallam, waktu kita minta sungguh-sungguh Tuhan pelepas kita daripada neraka. Ni peluang ni. Dia bila Tuhan buka peluang macam ni, kita tak terima, makna apa? Kita ego. Tuhan buka peluang batara ni, itqu minan nar, kita buat heran je. Kita tu sombong. Kita ego dengan Tuhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak maulah berapa saat al-maqam, tak mau. Dia ni musalla ala sebab ada cerita neraka ni, musalla ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling akhir masuk neraka namanya Juhainah. Bukan, yang paling akhir keluar dari neraka namanya Juhainah. Ada ke kot Taman Kuda nama Juhainah tu? Kalau ada tukar nama awal-awal, pergi tukar siap. Nama Juhainah, dia bukan perempuan, laki-laki. Juhainah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni duduk dalam neraka, duduk minta kat Tuhan, ya Allah Tuhan, aku tolonglah, keluarkan aku daripada neraka. Minta kat Tuhan. Orang Islam macam kita, tapi kerana dia Islam, ada iman, dia Tuhan dia minta, cepatkanlah aku keluar dari neraka Tuhan. Dia kata, Tuhan, kalau engkau bagi aku keluar dari neraka, cukup ya Tuhan, aku tak meminta apa lah. Dia kata kat Tuhan. Sampai saat dia Tuhan bagi keluar daripada neraka. Dia keluar tu mengesot, sambil mengesot antara tu, mengesot tak lerap jalan, mengesot keluar neraka. Lepas keluar neraka, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ish, akulah rasa-rasanya orang yang paling besar mendapat nikmat Tuhan. Maklumlah orang susah. Orang susah ni dapat RM10 pun tak ada bahasa punya syok. Kita RM10 tak ada apa dah hari ni. Saya kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah
sahabat-sahabat kita bagi kat saya duit untuk bagi pada orang susah tu simpan. Nak cari orang tua ni, orang tua yang saya sebut tu, dia ni orang susah, masya-Allah ya karim. Masuk dalam rumah dia ni saya rasa dia boleh duduk lah rumah ni macam nak oven tu. Rumah kita ni elok, panas. Jadi Allah SWT, alhamdulillah hari itu nampak dia Tok Wan ni lah, dia naik gerek tua. Gerek tua ni jarang jumpa dah orang naik hari ni. Ada jual kah? Ada tu gerek tua sallallahu alaihi wasallam. Di gerek dia ni penuh dengan apa ni, tayar buruk, dengan botol jual. Jadi sallallahu alaihi wasallam saya kata, dah tuan ni mai dah. Aku nak saya pun naik kereta. Jadi dia naik gerek, saya pergi berhenti depan dia. Bila berhenti depan ni, dia turun tu menyakak lah. Kita betul yang berhenti depan dia. Jadi Allah SWT Muhammad, saya kata Tok Wan, nak bagi kat Tok Wan ni, saya bagi RM1. Dia turun gerek ni, dia terima RM1 tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Duk kata Alhamdulillah tu. Saya naik kereta tu, pi dah tu tengok cermin, duk kata lagi. Orang susah tuan-tuan, kita tak berasa RM1 kita ni. Orang susah. Jadi Allah SWT Muhammad cerita kawan ni keluar daripada neraka, dia kata akulah orang yang paling hebat serta nikmat Tuhan. Dia berasa. Lepas tu keluar pada neraka. Tiba-tiba dia tengok di luar neraka tu ada satu pohon pokok, Sayyidina Muhammad, satu pohon pokok, dan ada sebiji telaga tuan tu. Dia kata, nak pergi tantu bah Tuhanku, aku nak pergi tantu Tuhanku. Tuhan kata, kata nak keluar dari neraka kan, tak minta apa-apa ni, tak pergi tantu pula dah. Kata dia kepada Tuhan, ya Allah Tuhanku, aku teringin Tuhanku, teringin nak pergi. Lama dah dalam neraka panas ni. Dia tengok tempat yang teduh ada telaga pula, bayang lah kalau kampung kita ni, kita ikat duit lah. Akhirnya masalah dia pun, Tuhan kata hampilah. Dia pun pergi duduk tu, syok duduk di bawah teduh ni, lama dah tak pernah bulan teduh. Tiba-tiba dia tengok di tepi pintu syurga ada sebiji telaga dan ada satu pokok tu. Dia kata, Allah, hak tu elok lagi. Pokok dalam syurga ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, pokok dalam syurga ni ada tu pokok namanya Toba. Pokok dalam syurga dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia bayangan dia tu 1000 tahun kita naik kuda merentasi tak habis dia punya bayangan dia. Bayanglah pokok yang Tuhan buat dalam syurga. Dia kata, Tuhanku, aku nak pergi tangtu Tuhan. Tuhan kata, hang Tuhan minta nak keluar dari neraka je. Lepas tu hang nak pergi macam-macam, minta macam-macam pula. Tuhanku, aku teringin Tuhan. Nada mu sedih, aku teringin. Akhirnya Tuhan kata, hampilah. Dia pergi duduk di bawah pokok yang dekat dengan tepi pintu syurga tu, syok tu. Pintu syurga. Lepas tu dia celah pintu, dia tengok dalam syurga. Apa dia? Bidadari duk bermain-main dalam syurga, duk bergelak ketawa, seronok aku. Dia kata, buat apa tu? Siapa dia tu? Allah. Ada syok dah. Dia kata, ya Allah, comelnya, dia gelak ketawa, suara sedapnya. Ada syok lah. Balik kat Tuhan, Tuhanku, aku nak pergi tantu Tuhanku. Hang Tuhan minta nak pergi tantu macam-macam tempat nak pergi, hang minta nak keluar dari neraka je. Tuhanku, aku teringin Tuhan. Model dia semua teringin dia. Akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kata pergi. Tak boleh bayang dia pergi duduk tantu. Duduk tantu ni, dia duduk dikelilingi oleh bidadari. Tengok gelap ketawa, keliling-keliling dia seronok, tengok dia pun layan dia gunung ni. Jadi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk syok dengan bidadari ni, dia tengok di ujung sana ada lagi kumpulan bidadari. Hak sana ni gelak sedap lagi.
gelak sedap lagi, comel lagi. Oh, hak tanu pula. Oh, hak no, syok lagi sana. Tuhanku, aku nak pergi tanu Tuhanku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, bila nak pergi tanu, Tuhan kata, minta macam-macam dah ni. Ni aku nak abang kang. Hendak ada aku bagi sebuah syurga dekat hang seluruh dunia sekali ganda lagi. Dia beralih pada Tuhan. Atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Tuhanku, engkau mempermain-main aku kah Tuhan? Maklumlah engkau tu rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Dia kata macam tu lah. Dia ingat Tuhan nak permain dia. Hadis ni Nabi cerita sampai Nabi ketawa. Satu masa Nabi kita ketawa, Nabi kita gelak. Para sahabat tiba-tiba Nabi kita gelak. Bila Nabi kita gelak, kata Nabi kita kat para sahabat, hampa tak mau tanya ke pasal apa aku gelak? Para sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu gelak? Sebab Tuhan gelak. Ni cerita ni dia Muhammad sallallahu Muhammad. Kata Allah pada dia, aku nak bagi kat hang satu syurga seluruh dunia sekali ganda lagi. Dia kata, atastahzi'u bi, engkau nak mempermainkan aku kah Tuhan? Maklumlah engkau Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan dengar jawapan ni, Tuhan gelak. Tuhan gelak dekat dia. Macam kita kan, lucu nak gelak kat dia. Baik. Dah Tuhan kata, aku nak bagi sungguh dekat hang satu dunia yang sekali ganda syurga hang. Hak ni yang paling akhir masuk syurga. Bayanglah orang yang masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanglah orang yang masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Orang miskin. Ni tak ada haban orang kaya. Tak ada haban orang kaya. Orang miskin mereka masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya. Masuk syurga bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang buka kunci syurga. Nabi kita yang buka pintu syurga. Bersama dengan Nabi siapa? Semua orang miskin-miskin. Jadi janganlah kita anggap lekeh orang miskin, sebab mereka ini ialah orang yang masuk syurga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu cikgu tadi. Berani kata macam tu, no? Berani. Lepas tu pula Musallam dia kata ni, nak heran apa saya ni Palang Masam, tahu tak Palang Masam? Orang semua tak kata apa. Ni Palang Masam ni, saya Samsing kampung saya. Dia bangga pula kata dia Samsing. Siapa dia ni? Orang jahat lah tu. Kata Luqman Al-Hakim, syarrun nas allazi la yubali ayarahu nasu musian. Orang yang paling jahat ialah orang yang tak peduli kalau orang kata dia jahat. Na'udzubillah. Kita tak boleh. Kita ni kena bagi orang kata kita baik. Makna apa? Kita tidak buat jahat. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Cuba tengok ibarat ayat. Khatamallah, Tuhan peterikan hati mereka, juga pendengaran mereka. Pendengaran Tuhan peteri, hati pun Tuhan peteri. Tapi absarihim, absar ni, mata zahir ni, ghisyawah, ada tutupan, ada beza. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatamallahu ala qulubihim. Tuhan peteri hati. Sebab Tuhan tak buka hati untuk terima kebenaran, satu. Yang kedua, sam'ahim, telinga ni bukan tak dengar, dengar tapi tak mau terima. Dengar tapi buat takdir. Dia panggil khatam. Khatam. Mula-mula ran peteri. Peteri tu yang teruk lagi main akfal. Akfal ni buah kunci. Tuhan kunci. Tak terbuka lah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina, kita ni bila kita ajak orang buat baik, ajak ni kerja kita, dia terima hak kita bawa ni, tu kerja Allah. Wa innama alaikal balagh, hanya kamu wahai Muhammad, kerja kamu menyampaikan saja. Kerja kita menyampaikan saja. Adapun nak terima ataupun tidak,
Tu bukan kerja kita dah, kerja Allah Subhanahu wa taala. Qala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi kita ni, dalam sebuah hadis Nabi sebut, hati kita ni baina asabi'ir rahman, gini. Hati kita ni duduk macam ni dengan Tuhan. Duduk di antara jari-jari Tuhan. Kalau Tuhan nak ubah begini, jadi gitu. Tuhan nak ubah begini, jadi gitu. Ikut suka dia. Tu Nabi kita ajak dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nabi kita ajak doa tu, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang mengubah segala hati, tolonglah tetapkan hati kami di atas agamamu. Kita minta Tuhan jaga hati kita ni sehinggalah kita dapat mengakhirkan hidup kita sebagai orang yang beriman, insya-Allah. Qala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Baik. Dan pada penglihatan mereka itu ada ghisyawah. Ghisyawah mana tutupan. Tutupan sehingga dia tidak boleh melihat kebenaran. Dia ni kalau kita mengaji, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia ada namanya an-nafsu. Dia ada namanya al-aqlu. Ada namanya al-qalbu. Ada namanya ar-ruhu. Ada namanya as-sirru. Kalau kita mengaji lah. An-nafsu, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruhu, as-sirru, semua ni syai'un wahid, benda yang sama. Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi pasal apa? Hak ni dia panggil nafsu, hak ni dia panggil al-aqlu, peringkat ni dia panggil al-qalbu, peringkat ni dia panggil ar-ruhu, peringkat dia panggil as-sirru. Sebabnya perubahan hati tu. Perubahan hati. Baik, contoh ada gini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia ni peringkat perubahan ruh, peringkat perubahan ruh dalam diri kita. Baik. Kalau ruh kita dia sibuk dengan habuan-habuannya dan keinginan dia panggil nafsu. Dia sibuk dengan habuan dia sibuk dengan keinginan dia panggil nafsu. Dia nak buat sesuatu mesti ada habuan. Baik. Kalau semayang berjamaah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalau pi masjid tak ada habuan, dia tak mau pi. Kalau sedekah tak ada habuan balik diri dia, tak mau buat. Benda kebajikan kalau tak ada habuan, tak mau buat. Baik. Jadi kalaulah kita passion dia panggil nafsu. Bila dia peringkat ni, cahaya dia gerhana, tak ada cahaya. Hati orang tu tak ada cahaya. Baik. Tapi kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hati orang tadi diikat dengan syarak. Diikat dengan syarak. Macam mana? Dia mengaji. Dia mengaji. Tu kata kita ni kalau beramal kerana orang tak ada pahala apa. Dia pegang tu, dia ikat dengan dia. Diikat diri dia. Baik. Tapi Allahumma shalli ala sayyidina, walaupun begitu rupa, dia masih condong kepada maksiat dan dosa. Dia masih condong kepada maksiat dan dosa. Kadang-kadang dia buat dosa, dia tobat pula. Tu dosa pula. Waktu tobat pula. Waktu bertobat ni bukan tobat lawak-lawak, merintih. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Kalau boleh aku tak buat dosa, Tuhan, merintih. Baik. Lepas tu tengok buat pula dosa. Baik. Nama apa ni? Ni dia panggil akal. Dia panggil akal. Benda yang sama juga, dia panggil akal. Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cahaya dia kalau duduk peringkat ni panggil sikit. Cahaya dia peringkat ni sedikit.
Ada cahaya tapi sedikit sangat. Baik. Dia ni hak jenis ni Allah sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh lepas daripada dunia ni. Tak lepas. Nak pi sungguh-sungguh hati ke akhirat tak boleh pi. Terkat dengan dunia ni, sayang nak tinggal rumah, nak pergi mengaji. Kalau mati esok, sayang nak tinggal dunia ni. Baik. Orang peringkat ni kena baik sikit dah. Mana Tuhan tu ada dah. Cumanya tak boleh tinggal dunia keseluruhan dia lagi. Baik. Tetapi kalau dia sudah tidak minat kepada maksiat, dia sudah tidak minat pada maksiat, cumanya Allah SAW, tapi kadang-kadang berlaku juga maksiat. Berlaku juga maksiat ni dengan sebab dia ghalib. Kadang-kadang ghalib, kadang-kadang buat dengan sedar. Tapi maksiat tak minat dah. Hak tadi masih minat pada maksiat. Hak ni tak minat dah. Tak minat maksiat dah. Tetapi jatuh juga pada maksiat, kadang-kadang dengan sedang, kadang-kadang tidak sedang. Baik. Dia ni duduk di antara dua. Duduk di antara minat kepada taat dan juga kepada maksiat. Orang ni. Baik. Ni dia panggil apa? Al-qalbu. Ini baru nama hati. Ni baru nama al-qalbu. Dia duduk antara dua. Minat dah. Dia duduk di antara dua, taat dan maksiat. Bila mai tani ni, barulah di sinilah mula naiknya cahaya. Cahaya dia naik. Kena usaha tentu lah. Bila mai tani barulah cahaya tu dia naik, timbul cahaya. Baik. Bila ada hal ni, cahaya dia panggil apa? Anwar at-tawajjuh. Apa dia anwar at-tawajjuh ni? Teringin nak buat ibadat. Teringin nak buat ibadat. Bila tu guru promosi kita Ramadan ni kena baca Quran banyak. Baca Quran, dia teringin nak buat baik. Mayang duha tu guru kata buat 8 Ramadan. Dia usaha buat. Baik. Dia mula apa? Dia mula nak berjalan kepada Allah. Dia mula nak berjalan kepada Allah. Baik. Peringkat al-qalbu ni, dia tak tenang dengan hal lain, melainkan tenang dengan Allah. Baik. Kalau sabut, dia ambil Quran, dia baca Quran, tenang hati dia. Sabut pegang tasbih. Allah, tenang hati dia. Dia ni tenang dengan Allah ya. Itu dia panggil al-qalbu. Orang lain ni, kalau orang lain nak tenang macam mana? Serabut dengan pergi cari member nak sembang. Dia ni kalau sabut cari Tuhan. Baik. Tu Nabi sebut ju'ilat qurratu aini fi shalah, diciptakan penajuk mata hatiku ialah sembahyang. Masalah sembahyang tu Rasulullah. Baik. Dia ni rasa tenang berzikrillah. Tenang berzikrillah. Dalam masjid syok duk. Kalau boleh nak duduk dalam masjid sepanjang masa. Solat dalam masjid. Tenang dia. Baik. Okey. Ketika mana tu dah dekat sebenarnya tu. Bila mana dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya dekat-dekat je. Bila dia sudah timbul rasa nak buat amalan banyak, bahkan dia rasa tenang dengan Allah, dia rasa bahagia dengan Allah, ketika itu namanya ialah ruh. Ruh nama dia. Baik. Bila nama dia ruh, baik, barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarlah namanya Anwar al-Muwajahah. Baik. Hak ni cahaya ni dia panggil cahaya apa? Cahaya yang menyikat hijab. Menyikat hijab. Hijab macam mana? Akhirat tu jauh lagi, tapi dia rasa akhirat tu macam dekat dengan dia. Hati ni tak lupa dengan alam akhirat. Akhirat ni mula di mana? Akhirat ni bermula di alam kubur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Nabi nak wafat,
Nabi kata, hari inilah hari terakhir aku di dunia, hari inilah hari pertama aku di akhirat. Hari inilah hari terakhir aku di dunia, hari pertama aku di akhirat. Betul Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sesiapa yang selamat di alam kubur, maka perhentian yang dia akan tempuh semakin mudah. Tapi siapa yang tak selamat di alam kubur, perhentian yang akan ditempuh semakin susah. Mula tentu. Ni orang hak pegang roh ni, akhirat tu jauh lagi, tapi nipis di mata hati dia, berasa dekat dengan akhirat. Otak tak lepas daripada mati. Ni peringkat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu terangkat hijab. Tuhan ni sampai peringkat tak boleh lupa di mata hati. Tak lupa macam mana? Tak boleh lupa macam orang yang dapat ayak. Dapat ayak ni, tu teringat ayak. Buat apa pun teringat ayak. Dia nak kat Tuhan seperti orang yang dahaga, yang duk teringin nak minum air sejuk. Nak sampai tarah tu. Nak sampai tarah tu. Ibarat macam ni tinggi sikit ni. Saya tak mahu sampai sir, tinggi sangat. Baik. Dia ibaratnya Musallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam budak yang tak boleh renggang dengan mak dia. Bila renggang dengan mak teriak. Renggang dengan mak teriak. Pangkat ruh tu. Tak boleh. Satu masa Musallallahu alaihi wasallam, satu orang kada kenduri kat kampung saya. Anak dia tidur, tinggallah di rumah saya. Betul dia pergi kenduri. Budak tu jaga lepas tu. Jaga ni, dia bangkit cari mak dia. Pujuk macam mana pun teriak. Waktu saya berasa, ya Allah, macam ni rasanya orang yang tak boleh renggang dengan Tuhan. Peringkat ruh dia panggil, peringkat ruh. Nak pergi tarah tu tak boleh renggang dengan Tuhan. Kata ulama yang lain, seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak-budak dengan permainan dia. Budak dengan permainan ni bukan renggang dengan permainan. Di mana bawa mana tu? Tidak permainan di tangan dia. Dia jaga macam mana agak-agak kalau jaga-jaga permainan tak ada tangan dia. Agak-agak macam mana? Cikgu. Menangis cari mainan dia. Waktu bila orang bagi balik, senyum, relax, seronok. Demikianlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak pi tara ni usahlah pakai jauh dari dosa. Usahlah jauh daripada dosa. Jangan sampai hati kita ni ada apa? Ada ron. Titik. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dia ibarat dengan Tuhan ni tak boleh pisah dah. Tak boleh pisah dah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dia panggil peringkat diri kita. Qala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Mereka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan menerima azab yang paling pedih daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang hidupnya mereka ni kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? InsyaAllah. Ada no? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا برحمتك اللهم نور قلوبنا برحمتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تواصوا بالحق وتواصوا